Salam hormat, anda sedang menonton BIS Malaysia edisi Isnin 13 April 2020 bersama saya Hazel Desmond. Berikutan pelanjutan tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga 28 April, usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS tetap beroperasi dengan menggunakan medium baharu mengikut trend semasa. Dengan rangsangan dan insentif yang diberikan kerajaan turut memberikan peluang kepada usahawan PKS untuk meneroka perniagaan baharu. Kita akan melihat inisiatif yang dilakukan oleh Institut Keusahawanan Negara dalam memberikan bimbingan kepada usahawan yang memerlukan, dan untuk itu kita terus saja bersama rakan penyampai Redwin Robin. Silakan. Oleh golongan usahawan ataupun para usahawan pada waktu ini untuk meneruskan perniagaan mereka. Ada yang terpaksa mengurangkan kadar pengeluaran ataupun ada yang terpaksa menutup premis mereka sementara tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini dilaksanakan. Namun ada satu lagi cara ataupun alternatif yang boleh dilakukan oleh para usahawan, iaitu dengan mengubah strategi pemasaran mereka. Kalau sebelum ini perniagaan secara konvensional, mungkin juga mereka boleh mencuba perniagaan secara dalam talian ataupun perniagaan digital. Jadi ini juga merupakan salah satu perkara yang patut diambil tahu oleh golongan usahawan dalam memastikan perkara ini berjalan dengan lancar ataupun usahawan tahu bagaimana perniagaan dalam talian itu dapat dilaksanakan. Institut Keusahawanan Negara ataupun InScan antara pihak yang juga berperanan penting memberikan latihan didikan kepada golongan usahawan dalam mengamalkan ataupun mengaplikasikan perniagaan dalam talian ini. Dan perkara ini kita akan bicarakan lebih lanjut bersama dengan tetamu kami ataupun bersama dengan saya pada waktu ini juga, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Institut Keusahawanan Negara InScan, iaitu Encik Muhammad Firdaus Azharuddin. Baik, Encik Firdaus, terima kasih bersama kami di BIS Malaysia. Sama-sama. Seperti mana yang saya ada nyatakan tadi, Encik Muhammad Firdaus, berkenaan dengan strategi perubahan yang dilakukan juga oleh pihak InScan. Kalau sebelum ini ada kelas secara face to face dilangsungkan ataupun dilakukan bersama dengan mereka yang bersama-sama menerima latihan oleh pihak InScan. Namun disebabkan oleh COVID-19 dan juga sepanjang tempoh PKP ini, mungkin ada sesuatu perubahan ataupun pelaksanaan baharu, pendekatan baharu yang dilaksanakan oleh pihak InScan dalam meneruskan memberi latihan ataupun didikan kepada mereka yang terlibat. Bagaimana? Kita menjalankan beberapa strategi. Bermula dengan hari kedua PKP, kita dah mulakan melakukan program-program FB Live. Program FB Live kami ini adalah kami lakukan setiap hari pada pukul 2 petang dan pada pukul 9 malam. Dia tak berapa interaktif, dia lebih kepada seorang motivator ataupun penceramah memberikan penerangan dan motivation kepada usahawan-usahawan kita. Kita bawakan juga usahawan-usahawan yang telah berjaya untuk menjual online masuk dalam sesi-sesi FB Live kita ni, dan Alhamdulillah setiap sesi FB Live kita lakukan, kita dapat 3 ke 10,000 views yang masuk dalam kita punya FB Live. Kebanyakan topik yang kami utamakan dalam program-program FB Live kami adalah bagaimana mereka hendak melihat apakah peluang yang masih mereka boleh lakukan sewaktu dalam tempoh PKP ini. Sebab kita dapati ada ramai usahawan yang agak buntu. Dia tak boleh nak bergerak, cara-cara pemasaran tradisionalnya sudah tidak ada. Jadi apakah cara-cara lain yang dia boleh teruskan untuk memasarkan produk dia dan macam mana nak kutip wang, for example. So sesi-sesi FB Live ini kita bawakan untuk orang sharing, dan kita kutip juga soalan-soalan dan kita cuba jawab dalam sesi FB Live kita. Kita juga ada very targeted sesi FB Live kita. 2 hari lepas kita buat sesi FB Live dengan Bank Simpanan Nasional, di mana kita bawa pegawai Bank Simpanan Nasional untuk menerangkan bagaimanakah cara untuk membuat permohonan pinjaman mikro yang telah diumumkan oleh kerajaan. Di situ juga mereka boleh bertanya soalan kepada pegawai Bank Simpanan Nasional, apakah dokumen yang perlu,
berapa lamakah proses, di manakah hendak dikemukakan permohonan. Kalau kita lihat seperti mana aktiviti ataupun pelaksanaan InScan melalui Facebook Live ini, adakah terbuka kepada semua usahawan ataupun khusus kepada usahawan yang berdaftar di bawah InScan saja ke, ataupun bagaimana Encik Firdaus? Program terbuka, Edwin. Untuk sesi FB Live kita memang buka pada semua orang. Ada satu lagi jenis sesi yang kita panggil InScan coaching, by online coaching. Yang ini perlu berdaftar dengan kita. Kita akan assign seorang coach kepada 20 ke 30 orang usahawan dan mereka akan menggunakan sesi Zoom di mana sangat interaktif. Usahawan menceritakan kepada coach keadaan dia macam mana sekarang, adakah dia masih beroperasi, adakah dia tidak beroperasi, bagaimana dia nak mendapatkan bahan mentah, macam mana dia nak memasarkan produk dia, siapa yang membeli, siapa yang menjual. Jadi dalam sesi-sesi group coaching ni, mereka dapat belajar sesama sendiri juga. Usahawan lain pun menceritakan, saya buat cara ni, saya buat cara itu. Sebab kadang-kadang tak ada jawapan yang terus, dan sebagai usahawan kita harus mencuba apa yang boleh kita lakukan sekarang ni. Jadi sesi group coaching kita ni sangat berkesan. Kita dapati feedback daripada usahawan-usahawan yang masuk dalam sesi group coaching ini, mereka dapat nasihat yang sebaiknya dan mereka boleh terus gunakan, praktikkan terus dalam perniagaan mereka yang masih berjalan. Kita juga ada sesi group coaching untuk perniagaan-perniagaan yang langsung tak boleh berjalan sekarang ni. Sebagai contoh laundry dan juga aktiviti pelancongan. Dalam grup tu mereka berbincang apa pula yang mereka berniaga selain daripada perniagaan tradisional mereka. Ada yang bertukar, ada yang bertukar kepada perniagaan lain. Tengok kepada potensi, tengok kepada keadaan dan tempat mereka. Jadi apa yang kita tonjolkan dalam sesi coaching ni adalah bermakna tidak ada jalan buntu. Ada saja cara kalau kita mahu, dan kita boleh cari jalan macam mana kita nak teruskan, especially nak dapatkan income bagi usahawan-usahawan yang ada di luar sana. Baik. Seterusnya mungkin juga kita nak tahu pendekatan InScan selepas ini setelah melihat bagaimana situasi sebenarnya. Tambahan pula peruntukan tambahan sebanyak RM10 bilion yang diumumkan oleh Perdana Menteri khususnya kepada PKS ini. Bagaimana dalam kita selepas selesai saja PKP ataupun mungkin PKP ditamatkan dan usainya pandemik COVID-19 ini, bagaimana perkara yang menjadi keutamaan InScan juga khususnya pada golongan PKS? Bagi kami, saya merasakan yang paling penting kita boleh bantu usahawan sekarang ini adalah memberikan bimbingan kepada mereka. Kita bagi duit banyak pun, kita bagi kedai, kita bagi apa, tapi yang paling penting pada saya, kita perlu terus-menerus memberikan bimbingan supaya usahawan tahu macam mana nak mencari jalan keluar daripada masalah yang sedang mereka hadapi. Dan insya-Allah nanti apabila tempoh PKP tamat, senario bisnes dekat luar sana akan berubah sangat. Jadi again, kita perlu berikan bimbingan. So bimbingan kepada usahawan sekarang adalah sangat penting. Dan saya ingin menyeru kepada usahawan, mana-mana usahawan yang belum menerima apa-apa bimbingan daripada mana-mana agensi untuk berhubung, at least dapatkan pandangan, dapatkan pendapat. Sekarang ni saya tengah berniaga ini, saya berubah kepada yang ini, dapatkan pendapat dan sokongan daripada agensi-agensi ataupun daripada rakan-rakan usahawan lain supaya anda tahu anda berada di landasan yang betul. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Encik Muhammad Firdaus Nazarudin, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Keseluruhan Negara InScan. Terima kasih Muhammad Firdaus. Terima kasih, Edwin. Ya, sama. Kita harapkan juga perkongsian ini dapat memberikan sedikit sebanyak ilmu ataupun jalan alternatif khususnya kepada golongan usahawan yang masih lagi menggunakan perniagaan secara konvensional. Mungkin inilah waktu yang sesuai untuk mereka mempelajari dan juga memahami betapa pentingnya perniagaan dalam talian ini juga diamalkan, khususnya bukan sahaja berhadapan dengan COVID-19 tetapi juga dalam era ekonomi digital pada waktu ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Firdaus Nazarudin. Terima kasih juga untuk anda yang bersama kami di BIS Malaysia. Banyak lagi perincian akan kami bawakan untuk anda. Dengan itu saya Ray Robin, selamat dan kita jumpa lagi.
Baik, terima kasih Redwin. Seterusnya kita bersama pengurus dana PNB Investment Nur Hazira Mazilan untuk laporan saham sepanjang hari ini. Silakan. Pasaran saham Malaysia memulakan dagangan dengan berhati-hati apabila dibuka rendah sebelum aktiviti belian pada pertengahan sesi membantu pasaran untuk kembali pulih ukuran kebimbangan yang semakin meningkat terhadap penularan pandemik COVID-19, terutamanya di peringkat global. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBMKLCI naik 0.74 mata untuk ditutup tinggi kepada 1,358.24. Pasaran berada dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 350 berbanding 323. Sementara 1,245 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBMKLCI menyaksikan 12 kaunter untung, 10 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, Top Glove Corporation Berhad, Genting Berhad dan Malaysia Airports Holding Berhad. Manakala kaunter rugi, Hong Leong Financial Group Berhad, Sun Darby Plantation Berhad dan Hubsan Consolidated Berhad. Sementara itu, nilai matawan tempatan didagangkan lemah, ringgit susut 0.75% kepada RM4 setiap 100 yen, 0.27% kepada RM4.32 sedolar Amerika, 0.21% kepada RM5.39 sepound dan 0.17% kepada RM4.73 seeuro. Laporan disampaikan oleh Nur Hazira Mazilan, PNB Investment Berhad. Baik, BIS Malaysia untuk edisi 13 April 2020 berakhir di sini. Terus setia bersama RTM untuk pengumuman rasmi dan penerangan sahih berhubung COVID-19. Dan selaras dengan perintah kawalan pergerakan, kami sampaikan maklumat anda diminta kekal di rumah dan jangan keluar. Saya Hazel Desmond, salam hormat. Kita jumpa lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كله
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين